Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, malam ni sekali lagi kita live bagi mengisi kekosongan ruang dan masa kita sepanjang berada di rumah, sepanjang musim restricted movement oleh pihak kerajaan. Maka kita mengisi kita punya slot kuliah maghrib from home, meskipun dah dekat masuk isyak dah. Setting lama sikit, maka malam ni kita ambil satu ruang untuk perkongsian sebuah hadis daripada Nabi SAW. Malam ni insya-Allah saya nak berkongsi dalam tempoh ini berkenaan sebuah kisah yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Disebutkan juga diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam bab ma dzukira an Bani Israil, dalam Muslim dalam kitab Taubat. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini. Imam Bukhari dan Imam Muslim diriwayatkan daripada jalur yang sama, dirujuk sebagai hadis yang muttafaqun alaih. Bila mana Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis itu, kalau jalur dia tak sama disebut sebagai sahihain, tapi kalau jalur dia memang sama kita sebut sebagai muttafaqun alaih. Sangat kuatlah. Saya susah nak baca komen. Jom. Okey, saya mula tu insya-Allah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya download daripada Sahih Muslim. Saya tak nak beli mahal, tapi saya ada apps dia, saya download untuk tuan-tuan. Hadis ni tak panjang mana pun, pendek ya. Kita akan bicarakan pada malam ni insya-Allah. Saya download, saya print. Saya ada apps dia Sahih Muslim, tapi saya tak ada yang hard copy, yang kitab, tak mampu beli mahal. Maka saya download ni. Baik, insya-Allah kita kongsikan malam ni bersama-sama insya-Allah. Borang dah, alhamdulillah. Jadi saya mula no. Baik. Haddatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar wal lafzu li ibni Musanna qala haddatsana Mu'az bin Hisham haddatsana Abi an Qatadah an Abi Siddiq an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'in san. Nabi cerita dalam hadis ni, kata Abu Sa'id Al-Khudri, satu hari Nabi SAW cerita kepada kami, kana fi man kana qablakum, dulunya sebelum ini pernah ada pada zaman sebelum kamu itu rajulun, satu orang lelaki. Sebab tu Imam Bukhari masukkan hadis ini dalam bab an Bani Israil, kisah-kisah Bani Israil. Tapi Imam Muslim memasukkan hadis yang sama tapi dalam bab yang lain, iaitu bab Taubat. Apalah itu, bagaimana ulama menyusun, tapi hadis yang samalah. Okey, baik. Maka kata Nabi, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'in nafsan. Kata Nabi, dulunya ada satu orang lelaki zaman Bani Israel, dia seorang pembunuh. Rajulun, seorang lelaki yang dia qatalun tis'atan wa tis'in, dia telah pun membunuh 99 orang nyawa. Yang ni hadis ni tuan-tuan tahu saja, kita nak homework sajalah. Lelaki ni dia pernah membunuh ataupun telah membunuh 99 orang. Maknanya dosa yang dia buat itu bukan dosa mengumpat ke, dosa apa curi sport rim motor ke, bukan dosa koyak stiker Yamaha dekat Waisuku. Tetapi dosa yang dia buat itu adalah dosa membunuh. Bahkan yang dia dibunuh itu bukannya satu orang, tetapi yang dibunuhnya itu adalah 99 nyawa. Qatala tis'atan wa tis'in, bunuh 99 nyawa. Oh, maknanya bukan kecil anak lah ni, kepala gangster lah. Itu kan, kalau boleh bunuh sampai 99 orang ni, maknanya bukan kecil orang lah, bukan biasa-biasa lah. Maknanya ini level ayah anda, level king dah ni. Ni dia bukan level biasa-biasa, dia bukan syak, ini dah level Malik dah. Dia pernah membunuh, telah membunuh orang.
Fasa'ala an a'lami ahli al-ard fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin faqala la. Maka dia pergi beritahu kat semua orang lah, bila dia pernah membunuh 99 orang dan telah membunuh 99 orang, maka bila sampai satu tahap seruan taubat datang kepada dia, cahaya hidayah tercampak ke dalam hati dia, Allah Ta'ala berhak mencabut apa yang Allah Ta'ala nak bagi kan. Maka lelaki ini terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menerima hidayah. Wa ahdiyaka rabbika fatakhsha. Datang gelojak hidayah itu ke dalam hatinya, maka hatinya ingin berubah dan berhijrah. Saya ni nak berhijrah, saya ni nak taubat, saya ni nak berubah, apa saya nak buat? Tanya orang. Maka orang di sekeliling dia kata, jangan tanya kami. Jangan tanya kami. Dia kata, di sana, di kampung sana ada seorang rahib. Rahib ni pun kalau buka dalam syarah dia terjemah kepada seorang yang abid, seorang yang ahli ibadat. Di kat sana tu, di hujung kampung tu ada satu orang abid, rahib. Rajin buat ibadat, warak dia warak. Maka jangan tanya kami, pergi tanya sana. Maknanya ini satu sikap yang tidak baik lah. Bila ada orang yang datang kepada kita nak berhijrah, nak berubah ataupun nak masuk Islam. Kerja di mana-mana, tuan-tuan buat lori ke, tuan-tuan bidang apa pun, tiba-tiba ada satu orang member main bukan Islam, dia kata, "Oi mat, aku nak masuk Islam, macam mana?" Tuan-tuan jangan kata, jangan tanya aku bukan ustaz. Pergi jabat kamu. Jangan. Bukan maksud saya jangan, maksudnya once dia cakap macam tu, grab tangan dia dulu, ajak dia mengucap. Ajak dulu mengucap, then barulah bawa dia pergi jabat agama. Akan follow dengan step seterusnya. Itu kaedahnya. Rebut peluang itu. Allah Ta'ala telah bagikan peluang tu kepada tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan nak pergi kat jabat agama? Tuan-tuan dulu ambil peluang tu. Grab tangan dia, bagi dia mengucap dulu apa pun. Masuk Islam dia. Lepas tu baru bawa pergi jabat agama. Jabat agama akan ambil syahadah sekali lagi dan sebagainya lah. Para ustaz akan buat. Cuma kenapa saya kata macam ni? Sebab pernah berlaku satu kes. Kisah benar. Satu orang India driver lori cerita. Dia masuk Islam dah sekarang, alhamdulillah. Dia nak masuk Islam. Dia cerita kat member-member dia nak masuk Islam. Kawan-kawan dia kata, jangan cerita kat kami. Kami tak boleh masuk Islam. Kami tak boleh bagi masuk Islam. Tu dia kata, macam mana? Pergi pejabat agama. Nampak? Di situ sudah rugi dah. Dikatalah dia lafazkan niat dia nak masuk Islam pukul 3 petang. Pukul 4 tak masuk lagi. Pukul 5 tak masuk Islam lagi. Pasal apa? Kena pergi pejabat agama dulu ni. Maka ini cerita benar. Dia cerita kepada guru kami, Ustaz Abdul Rahman Idris. Ustaz Abdul Rahman cerita kepada kami. Maka India tadi ni, dia pun pergi pejabat agama. Di satu pejabat agama lah. Kisah ni dah lama dah, 90-an. Dia sampai pejabat agama tu pukul 5 petang. Bila dia sampai, dia jumpa orang kerani di kaunter depan. Maka kerani tanyalah, apa tujuan main ni? Yalah orang India kan. Maka dia kata, saya nak masuk Islam. Tuan-tuan, jawapan kerani ni adalah datang esok sebab pejabat dah tutup. Bayangkan, dia suarakan hasrat nak masuk Islam tu. Dia suarakan hasrat dia nak masuk Islam tu pukul 3 petang. 3 petang. Pukul 4 tak boleh masuk lagi. Pukul 5 tak boleh masuk lagi. Esok pula kena amal lain pasal pejabat tutup. Itu satu sikap yang tidak elok lah. Tapi itu berlaku tahun 90-an dulu. Saya rasa sekarang dah tak macam tu dah. Sekarang kesedaran dah banyak orang kan. Tapi itu yang kita katakan tadi. Dapat peluang itu, siapa pun kita, masa itu, at that particular time, bila Tuhan campakkan anugerah rezeki itu kepada tuan-tuan, grab tangan dia dulu, tarik dia dulu masuk. Lepas tu bawa dia pergi jabat agama. Jangan biar dia pergi seorang. Itu satu sikap yang kita kena ambil contoh. Seperti yang dalam hadis ni lah. Bila dia beritahu kat kelilingnya, dia kata, aku nak berubah. Dia kata apa? Fasa'ala an a'lamil ahlil ard. Dia tanya nak berubah, maka dia berkata, bukan kami lah, pergi cari orang yang pandai lah. Dia tanya, maka siapa yang paling pandai? A'lamil ard. A'lamin ahlil ard. Siapa yang paling pandai dekat kawasan kita ni? Okey. Siapa yang paling pandai dekat kawasan kita ni? Maka dia beritahulah, fadullu ala rahib. Ada satu orang rahib, satu orang ahli ibadah yang pandai, pergi jumpa dia, pergi tanya dia macam mana cara nak berubah dan berhijrah. Maka dia pun pergi. Fa'atahu, dia pun pergi mendatangi rahib itu ataupun ahli ibadah itu ataupun abid itu, orang yang warak itu, dia pun pergi. Bila dia sampai kepada orang yang warak itu, faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin.
Maka dia pergi beritahu dekat orang rahib itu, ahli warak, ahli ibadah itu. Dia kata, sesungguhnya aku telah bunuh 99 orang. Aku nak berubah, aku nak berhijrah, aku nak bertaubat. Maka orang yang suruh mai jumpa dengan tuan ini, kaki ibadah ini, ahli warak ini. Maka tapi saya telah bunuh 99 orang. Jadi apa yang patut saya buat? Nah, ada tak ruang untuk saya bertaubat? Fahal lahu min taubatin? Adakah ruang untuk saya bertaubat? Dia tanya kepada lelaki warak ini, abid ini, ataupun dalam hadis sebut rahib ini. Okey. Maka tuan-tuan, jawapan rahib ini adalah la, tidak. Tak ada ruang dah. Hang telah bunuh 99 orang, tidak ada seinci pun ruang untuk hang bertaubat. Allah Ta'ala sudah tidak boleh pandang hang lagi, sudah tertutup pintu keampunan sebab dosa yang hang buat itu dosa yang sangat besar, membunuh. Dah lah membunuh, bunuh pula 99 orang. Ingat apa? Lagu tu lah kot. Kan? Maka tuan-tuan, bila dia pergi beritahu macam tu, rahib ini bagi tahu dekat lelaki tadi tu, dia kata tak boleh, sudah tidak ada ruang untuk hang bertaubat kerana hang telah bunuh ramai sangat nyawa. Hang dah hang buat dosa membunuh, lepas tu hang bunuh sampai 99 nyawa. Azan. Azan, kita berhenti zat dulu. Boleh sambung ni no. InsyaAllah. Baik. Maka dia pun pergi berjumpa lah dengan satu orang lelaki yang warak itu, pergi jumpa dan bagi tahu kisah dia. Dia kata, wahai tuan, saya nak berhijrah ni, saya nak berubah, saya nak taubat kepada Allah. Maka lelaki ni kata, tidak ada masalah, boleh nak taubat. Tapi saya ni kotor, saya ni jahat. Alah, jahat tu mana sangat. Saya ni telah bunuh 99 orang. Dengar macam tu tuan-tuan, lelaki ni kata, tu dia ni cerita apa ni, hang bunuh sampai 99 orang. Bunuh, dah lah bunuh 99 nyawa. Maka lelaki ni tanya dia, adakah ruang untuk saya bertaubat, wahai tuan? Maka lelaki yang warak ini kata, lelaki yang rahib ini kata kepada dia, dia kata apa? Tidak. Faqala la, tak ada ruang. Confident. Tak ada ruang lah, dia kata. Nak taubat apa lagi dah, hang telah bunuh 99 orang. Bunuh dosa yang besar. Kemudian hang bunuh pula sampai 99 nyawa. Hang nak expect Tuhan nak ampun hang? Hang sangka ada ruang yang lain untuk hang bertaubat? Maka lelaki ni kata, tidak ada lagi ruang. Dia berkata macam tu. Ini pun masalah juga dengan orang kaki ibadat yang tidak mau tambah ilmu ni pun. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Fadlu alim ala abid ka fadli ala adnakum. Kelebihan orang alim, orang berilmu ke atas orang yang kuat ibadah adalah seumpama kelebihan aku ke atas kamu. Dalam hadis yang lain kata Nabi, fadlul ilmi ahabba ilayya min fadlil ibadah. Kelebihan ilmu lebih aku suka daripada kelebihan ibadat. Bukan bermaksud Nabi tak suka orang beribadat, suka, tetapi Nabi nak orang beribadat tetapi jangan lupakan ilmu, jangan abai ilmu. Hari ini banyak orang yang beribadat bagus dah tetapi dia tak mau mengaji. Berlaku di kebanyakan tempat dalam kuliah-kuliah, bila mana sedang berlaku pengajaran, sedang berlaku pembacaan kitab, kuliah maghrib dan sebagainya, ada sekelompok manusia yang sembahyang sunat tak habis-habis, lepas sembahyang dia ambil yasin pula baca. Bagus tak bagi ibadat itu? Bagus, tetapi dia mengabaikan majlis ilmu yang sedang berlaku tu. Maka apa kesan dia? Dibimbangi orang yang kuat ibadah tanpa ada usaha nak tambah ilmu. Kalaulah dalam ibadah dia itu jadi salah, maka akan menyebabkan kesalahan itu akan dibawa sampai bila-bila. Itu bahaya dia. Kerana itu Nabi sebut kelebihan ilmu lagi Nabi suka daripada kelebihan ibadat. Bukan bermaksud jangan buat ibadat. Okey. Buatlah ibadat, tetapi buat ibadat dengan ilmu. Ada ilmu baru kita buat, baru kita clear, baru kita faham. Macam ni caranya, macam ni cara nak jamak, macam ni cara nak qasar, macam ni bila imam batal, macam ni nak keluar masa bila. Tuan-tuan carilah, bacalah kitab-kitab fiqh yang paling saya nak recommend sekali, tuan-tuan baca kitab Qaul Tam tentang makmum wal imam kan, tentang panduan menjadi makmum dan imam, masbuk macam mana, masa bila dikira rakaat, masa bila tidak dikira rakaat, masa batai macam mana nak keluar macam mana. Saya tengok di setengah tempat tuan-tuan, kalau kita baca kitab Imam Makmum ni, disebut kedudukan imam, kedudukan makmum macam mana. Kalau tuan-tuan pergi di R&R kadang-kadang kan, orang tu dia semayang, dia tepuk orang, dia jadi makmum pada orang yang depan macam ni kan. Lepas tu orang depan dia semayang dah tahiyat dah. So bila dia ni dah habis semayang keluar, kawan ni pula dia bangkit tapi dia duduk tepi dinding hujung sekali. Lepas tu bila dia bangkit, mai orang baru ramai 10 orang belakang dia, maka duduk belakang dia. Maka kedudukan dia akan jadi imam akan duduk di belakang.
Lepas tu di belakang dia sebaris soh panjang di belakang dia. Nampak tak cantik, nampak tak comel tau. Dia kata masuk Ar nampak, dia pun sembahyang dengan siapa? Rupanya ada imam tepi dinding. Kalau ikut betul-betul, imam itu boleh bergerak sikit-sikit. Mai ke center. Boleh. Tapi itu kepentingan untuk ibadat dan berilmu. Susunan dia cantik. Banyak lagi lah 3-4 bab yang lain saya perhatikan dekat RNR dan sebagainya. Pentingnya untuk kita berilmu. Bila kita sembahyang di RNR, bila orang ramai tunggu kat belakang, there is no need for us untuk wirid. Bagi saya kalau dah ramai sangat di belakang, doa pun tak apalah, tak payahlah, jalan terus. Bagi salam, istighfar 3 kali cepat-cepat, bangkitlah. Pasal ramai duk tunggu di belakang. Tapi kalau kita merasakan ibadat tanpa ada ilmu, maka kita tak peduli orang dia tak sempat ke sembahyang maghrib. Kita yang penting kita habiskan wirid kita. Kita sembahyang pula baca lama-lama. Tengok dekat RNR kan, masuk RNR pula bilik dia bergaul. Maka masa tu kita nak tibai terus surah Yasin. Tu dia imam baca surah Yasin. Tak boleh lah. Burung kuliah qul Allah sudah. Ataupun inna atau qul Allah sudah. Pasal orang lain di belakang ramai. Banyak lagi benda yang perbuatan ibadat kita yang memerlukan untuk kita ada ilmu baru kita boleh faham. Memang perlu berilmu dalam beribadat. Kena usaha untuk menambahkan ilmu. Kuliah adalah sekadar hebahan umum, bersifat maklumat. Dia bukan bersifat tarbiyat. Tuan kena pergi cari kelas-kelas di masjid-masjid yang bersifat guru takmir yang mengajak fiqh tu, buka-buka kitab-kitab fiqh tu. Yang tu tuan kena melazimi selalu. Bila ada ustaz-ustaz yang mengajak kitab Minatul Musalli dan sebagainya kan, kitab-kitab yang fardu ain ni semua ni, itu tuan kena dengar sungguh. Kalau setakat kuliah-kuliah, ceramah-ceramah jemputan ini sikit-sikit itu melazimi biasa-biasa boleh lah. Tetapi yang penting kefarduainan itu penting untuk kita buat ibadat dengan ilmu. Kalau tidak tuan-tuan kita jam. Sampai ada satu tahap saya pernah dengar cerita orang kata bila kami semayang subuh tiap pagi Jumaat baca sujadah. Tapi bila satu hari tu imam tak main, kami tak tahu tunggu sampai ke berapa tak semayang pasal imam nak sujadah tak ada orang. Tak perlu. Semayang subuh macam biasa kalau tidak ada orang sampai. Tapi itulah pentingnya untuk kita beribadat dan berilmu. Tapi saya rasa sekarang ni perkembangan ilmu telah berlangsung dengan hebat. Saya nak sarankan kepada masjid-masjid dan surau-surau, perbanyakkan ustaz-ustaz yang takmir ni, yang mengajak fiqh, yang mengajak fardu ain ni, agar itu yang penting. Kemudian tentang makhraj huruf dalam kita semayang, dalam kita baca Al-Ham tu penting. Makhraj huruf itu takut kita tersalah, takut kita bawa kesalahan tu sampai bila-bila. Contohnya orang yang rajin beribadat, dia baca ni tajwid tunggang langgang, tetapi dia rajin mengaji siang malam. Kesalahan itu akan diulang-ulang sampai dia mati kalau dia tak berilmu. Kalau dia tak usah tuntut ilmu. Sebab tu penting untuk seseorang itu menuntut ilmu, kerana dengan ilmu lah baru dia tahu kesalahan yang dia buat, baru dia dapat perbaiki kesilapan dia dalam beribadat. Kerana itulah pentingnya ilmu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, urdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun fi khamsah fatahlik. Jadilah orang yang mengajar ilmu, ataupun orang yang belajar ilmu, ataupun orang yang mendengar ilmu, ataupun orang yang sukakan ilmu. Jangan jadi yang selebihnya, kerana kita akan binasa. Maka orang yang warak, tuan-tuan cerita dalam ni orang ni orang warak ni, bukan orang biasa, rahib, orang yang warak kaki ibadat. Dia kata tak ada ruang dah. Setakat aku duk mengaji semayang siang malam ni, hang ni kaki dosa, hang nak main kat aku beritahu yang Allah Taala boleh ampun hang ataupun tidak, hang telah bunuh 99 orang. Tak boleh. No way, dia kata. Confident. Bila sebut macam tu, maka ahli ibadah ni kata tak boleh dah, tak ada ruang. Dia kata, adakah ruang untuk saya bertaubat? Pembunuh ni tanya. Maka ahli ibadah kata tidak. Faqala la, tidak. Bila dia kata tidak, tentu apa berlaku? Dia kata faqala la, tidak. Faqatalahu fakammala bi mi'atan. Maka hang kata tak boleh ha. Alang-alang Tuhan dah tak ampun aku bunuh hang pula. 100 orang dibunuh. Ahli ibadat ni kata Tuhan tak ampun hang. Hang tu sudah minta ampun, Tuhan takkan ampun hang. Dia dengar macam tu, dia pun telah frust. Dia pun telah sedih. Dia fikir dah sudah tidak ada chance untuk aku berubah, dah tertutup pintu untuk taubat pada aku. Buat apa aku nak buat baik lagi? Alah-alah hang bercakap kasar dengan aku tadi, hang ingat aku siapa? Dia bunuh orang tu. Dia pun kena bunuh, cakap pandai sangat. Tu bahaya juga kadang-kadang. Kita pun jangan cakap pandai sangat. Mulut kita kena jaga-jaga juga dalam kita nak bagi nasihat kepada orang, nak bagi ceramah kepada orang, nak bagi peringatan kepada orang. Hati-hati dengan kalam dan lidah kita. Kadang-kadang ada benda yang benar, betul, tetapi disampaikan dengan cara yang tak betul, dengan kasar, orang tak boleh terima. Kadang-kadang ada benda yang tidak betul, yang salah, yang menipu dan fitnah, tetapi bila disampaikan dengan cara yang betul dan lembut, maka orang mudah menerimanya. So kita kena betul-betul muhasabahkan. Okey, bila kita bawa benda baik, nak cakap benda baik, cakaplah dengan baik. Baik. Maka tuan-tuan lelaki tadi ni dibunuh oleh ayahanda tadi ni.
Alang-alang dah Tuhan tak ampun aku, apa aku nak buat baik? Dia bunuh. Maka kata Nabi, fakamma lebih mi'atan. Sempurnalah 100 orang yang dibunuh. 10% were killed by him. Dia telah membunuh 100 nyawa, tuan-tuan. Tak bertobat dah tadi tu. Dan bila ada orang beritahu, taubat pun Tuhan tak terima lah. Orang yang beritahu tu dia bunuh. Ni jangan main dengan orang hati kering ni, tuan-tuan. Jangan main. Mereka jenis redah apa saja. Saya jumpa 4-5 orang dalam kehidupan saya, orang yang macam tu. Dia jenis tak peduli. Cakap pandai dengan aku, siap. Ada jenis orang macam tu. Ustaz Zaki Idris is watching. Maka tuan-tuan bila jadi macam tu, dibunuh 100 pakcik tadi ni, orang warok tadi ni, maka lengkaplah kata Nabi 100 orang yang dibunuh. Sempurna sudah. Fakammala, sempurnalah 100 orang. Lengkaplah 100 orang yang dibunuh. Tuan-tuan, jangan main. Orang yang dia nak berhijrah ini, dia ada current tau. Dia semangat nak berhijrah, dia teruja nak berhijrah. Bila ada orang nak menghalang jalan-jalan dia, tuan-tuan jangan main. Dalam istilah psikologi kita panggil euforia. Satu semangat lain macam tau. Semangat nak berubah. Bila semangat nak transform itu datang, jangan halang dia. Tapi bila ada orang halang dan menafikan hak dan dia bagi Tuhan tak terima dia dah, maka dia kecewa dan dia bunuh orang tu. Sedangkan tidak begitu. Tuhan sebut dalam Quran kan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dalam hadis qudusi Allah Taala sebutkan, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, kalaulah tersusun dosa awak itu daripada langit, daripada bumi sampai ke langit, lan tusyrik bi syai'an, sedang engkau tidak pernah menyekutukan aku dengan apa pun, ghafartu laka, aku akan ampunkan, la ubali, dan aku tidak peduli. Allah Ta'ala tak peduli awak buat dosa apa pun. Allah Ta'ala tak peduli siapa pun awak sebelum ini. Allah Ta'ala tak peduli dosa apa pun awak perbuat. Siapa pun awak, siapa mak bapak awak, keturunan apa awak, bangsa apa awak, parti mana awak, apa yang telah awak buat sebelum ini, kalaulah awak datang kepada Allah dengan memohon keampunan, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, akan aku ampunkan tanpa aku peduli. Tanpa aku peduli ni tuan-tuan, bahasa Inggeris dia kata apa? I don't care. Aku tak peduli. Tapi saya dah bunuh 99 orang, Tuhan tak peduli. Tapi saya pernah buat sekian maksiat, Tuhan tak peduli. Tapi saya ni kotor, Tuhan tak peduli. Tapi saya pernah bedah jantina, Tuhan tak peduli. Asalkan mahu kembali kepada Allah, Tuhan tak peduli. Ghafartu laka, aku ampunkan. Syaratnya datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta kepada Allah, cari Allah. Tetapi berapa ramai di antara kita yang duduk dalam zon selesa kita dan kita mengatakan, lah Tuhan tak ampun aku dah, aku ni kotor, aku ni teruk, dan kita menyalahkan Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan dah, kalau bersusun dosa awak sampai ke langit sekalipun, lau balagat dhunubuka ananas sama, kalau sampai ke tahap langit pun, la tusyrik bi syai'an, asalkan kau tak menyekutukan aku dengan apa pun, kau datang kepada aku, maka ghafartu lak, aku akan ampunkan engkau dan aku tidak peduli. Itu kata Allah dalam hadis qudusi. Maka jangan kita bersangka-sangki dengan Allah. Jangan kita menyangka dosa kita terlalu besar sehingga tidak mampu dipadam oleh Allah. Jangan kita menyangka dosa kita terlalu besar sehingga akan dapat meruntuhkan kerajaan Allah. Jangan kita merasakan dosa kita terlalu banyak dan kotor sehingga mampu mengotorkan kerajaan Allah. Tidak. Dosa kita hanyalah sebis kuman yang boleh dikuis oleh Allah bila-bila masa. Asalkan kita datang kepada Allah, tunduk dan memohon keampunan, mengharapkan keampunan dan keridhaan Allah. Allah terima tanpa syarat. Tanpa syarat. Tetapi kita yang banyak bersyarat, tuan-tuan. Yang bunuh 99 orang tu Wahsy ke Ustaz? Bukan, dalam hadis ni cerita pasal Bani Israel. Penduduk zaman Bani Israel dulu sebelum zaman Nabi. Sebab Nabi mula dengan kana fi man kana qablakum. Rasa nak tuan-tuan, bila Allah Ta'ala kata la ubali, aku tak peduli, ghafartu, aku akan ampunkan. Pengampunan daripada Allah itu tanpa syarat. Bahkan dalam hadis yang lain, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau orang tu minta ampun, Allah ampun dah, esok dia buat balik, Allah ampun tak kali kedua? Nabi kata ampun. Sahabat tanya lagi, lepas tu Tuhan ampun dah, kali ketiga esok dia buat sekali lagi, Tuhan ampun tak? Nabi kata ampun. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kalau lah kali keempat dia buat lagi, Tuhan ampun dah, buat lagi kali keempat, terleceh juga, Tuhan ampun tak? Ampun. Innallaha la yamallu hatta tamallu, Tuhan takkan berhenti, Tuhan tidak akan miskin memberikan kepada kita keampunan dan rahmatnya sampai kita penat nak minta. Tuhan mengampunkan kita tanpa syarat.
Sedangkan kita manusia itu nak minta keampunan Allah bersyarat-syarat. Allah Ta'ala akan terima permohonan keampunan daripada kita itu tanpa syarat. Sedangkan kita manusia ini pula lah yang meletakkan syarat nak minta ampun. Tak syarat. Tak apalah, tunggu lepas pencen esoklah baru minta ampun. Tak apalah, tunggu balik umrah nantilah baru minta ampun. Tak apalah, nikah esoklah baru aku bertobat. Tak apalah, esok aku pencen baru aku pergi masjid. Tak apalah, esok aku balik haji baru aku start taubat. Tak apalah, esok aku pindah kerja baru aku taubat. Kita lah yang banyak meletakkan syarat. Sedangkan Tuhan tidak pernah meletakkan syarat dalam nak memberi keampunan kepada kita. Sedang celakanya manusia itu, dia nak minta ampun, dia pula letak syarat. Ini yang berlaku kepada manusia. Lalu kita mengatakan kepada dunia kita ini manusia yang paling mulia. Sedangkan kita ini makhluk yang cukup celaka dengan Tuhannya. Tuhan telah memberikan kita segalanya, menawarkan kepada kita segalanya, menganugerahkan kita kepada kita segalanya. Bahkan sampai tahap kita telah buat dosa pun, datanglah kepadaku tanpa syarat. Kita pula yang meletakkan syarat. Ini sifat manusia, termasuk sifat saya lah. Tuan-tuan sekali lah, yang kita kena ubah. Yang kita kena ubah. Baik, saya sambung lah. Tuan-tuan, maka Tuhan akan ampunkan. Tapi dalam kes lelaki ni, bila rahib tu beritahu kat dia, abid tu beritahu kat dia, Tuhan tak ampun, maka dia kecewa dan marah, dia bunuh abid itu. Dia bunuh abid itu. Lepas dia bunuh abid itu, datang keinsafan di hati dia semula. Tuhan campurkan lagi keinsafan di hati dia. Maknanya Tuhan tak berputus asa dalam memberi keampunan dan hidayah kepada kita. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Nabi sebutlah hadis kan. Tuhan tak penat, Tuhan tak akan berhenti, Tuhan tidak akan miskin dengan memberikan kepada kita segalanya. Kalau kita nak lawan dengan Allah, kita akan tertewas. Kita akan tertewas. Tak mampu kita. Ya, jangan lawan, jangan bandingkan ibadat kita nak dapat apa dan sebagainya. Kerajaan Allah ghaniyun hamid, kaya, tidak memerlukan perbelanjaan tahunan, tidak memerlukan belanjawan, tidak ada kuota dan bajet. Tahun ini nak buat mayang sunat 40 kali je seorang ya. Jangan buat 40, jangan buat lebih daripada 40. Sebab pasal bajet pahala dekat tahun ni 40 je seorang. Siapa buat lebih tak bagi dah pahala, habis dah bagi kat orang sama. Tidak ada. Kerajaan Allah bukan pasar raya Maidin. Kerajaan Allah bukan pasar raya Tesco. Yang nak beli gula kena seorang 2 kampit je. Jangan beli lebih-lebih lagi habis. Tidak. Kerajaan Allah ghaniyun hamid, kaya dan terpuji. Buatlah banyak mana pun. Buatlah. Sampai kita penat buat amalan, Tuhan takkan penat memberi pahala. Sampai kita penat mohon keampunan, Tuhan tidak akan penat memberi keampunan. No? Allahu Akbar. Maka tuan-tuan saya sambung. Maka lepas dia bunuh orang tu, summa sa'ala an a'lamin ahli al-ard. Kemudian dia pergi jumpa lagi orang ramai, tanya lagi, ada tak lagi orang lain? Aku rasa nak insaf lah. Aku dah bunuh 100 orang dah. Tadi dia bunuh 99, ini bunuh 100 orang. Ada tak lagi orang lain? Sekali lagi cahaya hidayah itu sampai kepada dia. Tuhan kalau dia nak berikan kepada kita hidayah, tidak mampu dihalang oleh mana-mana tangan dan kerajaan atas dunia. Tuhan kalau hendak mencelaka dan membinasakan kita, tidak mampu dihalang dan diselamatkan oleh mana-mana tangan atas dunia. Saya pernah sebut dalam buku saya sebelum ni, Kembali Bertuhan. Kalaulah seluruh chef seluruh dunia bergabung dan bercantum keilmuan mereka yang paling tinggi, nak menyediakan kepada kita satu hidangan makanan yang paling mewah dan mahal atas dunia. Campur Western, campur Arabic, campur India, campur Chinese, campur semua chef atas dunia berkumpul. Segala Gordon Ramsay, segala chef semua masuk habis. Hanya semata-mata nak sediakan satu hidangan kepada kita. Nak pastikan kita makan hidangan yang paling mahal dan mewah atas dunia. Kalau Allah Ta'ala tak izin, meskipun makanan itu telah suap masuk ke dalam mulut, kalau Tuhan tak izinkan masuk ke tengkuk kita, kita akan luah balik, tuan-tuan. Kita akan luah balik. Meskipun satu dunia telah berkumpul untuk memberikan kita makan, kalau Tuhan tidak izinkan, makanan yang ada di dalam mulut pun akan terkeluar semula. No? Kalau Tuhan nak halang kita, tidak ada mana-mana kuasa yang mampu melawan kerajaan Tuhan. Dengan kata masuk mulut, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan tak izinkan tangan kita terangkat pun tak terangkat tangan kita. Kalau Tuhan buat sampai mulut kita tak boleh terbuka pun tak terbuka tangan kita. Saya pernah berjumpa dengan seorang lelaki di hospital Bukit Mentajam dulu. Tahu dia sakit apa dia? Dia tak ada sakit apa, tapi mata dia tak boleh buka. Kelopak mata dia jatuh. Kelopak mata dia jatuh, tuan-tuan. Saya pergi melawat orang lain masa tu, kok sepupu ke. Tapi saya sembang dia.
Lepas doktor kena buah penahan kat mata dia. Saya tanya, abang sakit apa? Dia kata tak ada sakit apa, pergi ada kecil manis lah. Dia kata tapi mata sarah, mata dia ni kacau sampai kelopak dia jatuh. Tuan-tuan, nak angkat, dia tak buta tapi dia nak tengok dia kena angkat dan sampai kena tongkat. Hanya Tuhan turunkan kelopak matanya, seluruh teknologi perubatan satu dunia tidak mampu mengangkatnya semula. Benda yang dirasakan ringan kita buka setiap hari, tiba-tiba bila Tuhan turunkan, benda itu menjadi perkara yang paling berat, yang sampai tidak ada mana-mana teknologi perubatan yang mampu mengangkatnya semula. Sampai kena pegang lagi tu sembang saya. Tuan-tuan, baru Tuhan turunkan satu kelopak mata seorang manusia, satu dunia telah buntu, apa kami nak buat? No. Ini Tuhan campurkan kepada kita tazkir. Begitu juga dengan kes-kes COVID dan semua ini. Semua ini sebagai peringatan kepada kita. Ya. Bagaimana Tuhan datangkan satu jenis penyakit yang tidak mampu dilihat dan tidak mampu dirawat. Dia tak mampu dilihat dan dia tak mampu dirawat. Hanya sekadar pencegahan dan jaga macam tu je lah. The real vaccine for COVID right now adalah disiplin. Disiplin. No? Dan tawakal kepada Allah tentulah. Baik. Saya sambunglah. 9 lah. Maka dia tanya kat sahabat-sahabat dia, ada lagi tak orang lain yang beriman, yang soleh yang aku nak tanya? Maka dia berkata fadullu ala rajulin alimin. Ni menarik. Maka mimpi-mimpi beritahu kat sana ada seorang lelaki ni tak warak mana tetapi dia alim. Rajulun alimin, satu orang lelaki yang alim, pandai, tapi dia tak ada lah warak macam lelaki pertama yang arwah yang bunuh tu. Tapi dia pandai, dia orang pandai. Ya, pergi cari dia. Maka dia pi. Maka dia pi kepada lelaki yang alim itu. Faqala, dia berkata kepada lelaki itu. Dia berkata kepada lelaki itu mana? Dia berkata kepada lelaki itu, innahu qatala mi'atan nafsin. Wahai tuan, wahai encik, wahai pakcik, wahai tak tahulah ustaz ke apa ke. Saya telah membunuh 100 nyawa. Fahal lahu min taubatin. Saya telah buat dosa banyak. Saya pernah membunuh 100 orang sebelum ni. Adakah ruang untuk saya bertaubat? Dia tanya lelaki ni. Maka lelaki ni jawab apa? Faqala na'am. Ada ruang. Ya, ada ruang. Terkejut dia. Ya ke? Aku telah bunuh 100 orang. Tuhan masih terima aku. Ya. Dosa aku punya besar. Tuhan masih terima aku. Adakah yang lebih besar daripada kerajaan Allah? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ada yang lebih besar daripada tu? Jangan kita menyangka besarnya dosa kita itu sampai mampu menggugat kebesaran Allah. Tidak begitu. Maka dia kata, yes, ada ruang lagi untuk kau bertaubat. Waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Kalau awak nak bertaubat, siapa yang mampu menghalang di antara awak dan taubat? Ini satu ayat yang saya terkesan. Kata lelaki berilmu ini, wahai pakcik, wahai abang, kalau awak telah pun meluruskan niat awak untuk berhijrah dan bertaubat, siapa yang mampu menghalang di antara awak dan keampunan? Ini ayat yang menusuk ke hati. Tuan-tuan pun, saya pun. Kalau kita telah nak berhijrah dan nak bertaubat kembali kepada Allah, siapa yang mampu menghalang antara awak dan keampunan Allah? Tidak ada. It is between you and Allah. Nothing else. No one can halang you. Tidak ada. Siapa yang mampu menghalang? Kata lelaki ni, boleh bertaubat. Kalau awak nak bertaubat, bertaubatlah. Tidak ada borang, tidak perlu download borang, tidak perlu cop pengusian karya, tidak perlu ada surat sokongan majikan, tidak perlu. Nyatakan keinsafan awak, istighfarlah, mohon keampunan kepada Allah. Tentu Allah Ta'ala ampunkan. Tentu, wajib. Kata lelaki ini, kenapa? Tidak ada yang mampu menghalangnya. Taubat tidak perlu borang keampunan. Taubat tidak perlu borang cop sign majikan. Taubat tidak perlu surat sokongan. Taubat tidak perlu pengisytiharan. Taubat cuma perlu kemahuan, lafazkan, istighfarkan, dan Tuhan ampunkan. Cuma kita minta kepada Allah agar kita istiqamah. Itu penting.
Ya. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma duwima 'alaihi wa in qala. Amalan yang paling Allah Taala sayang adalah istiqamah walaupun amalan itu sedikit. Baik, saya sambung. Yang baiknya lelaki pandai ni, lelaki yang pandai ni apa yang baik dia? Dia nasihat pula. Maknanya lelaki yang pandai, orang yang pandai yang berilmu ni, dia bukan sekadar jawab, tetapi dia bagi solution. Dia not just answering, but he is giving a solution. He is giving a way. Dia bukan kata, Tuhan ampun, sudahlah balik. No. Tuhan ampun, jangan risau, Tuhan akan ampun. Jangan kata 100, 1000 orang pun bunuh, Tuhan ampun. Okay? Jangan risau. Tetapi laki ini menyambung lagi. Ini yang baik orang yang berilmu ni. Pasal dia ada ilmu. Cuma dia pesan, dengan keilmuan dia pesan. Dia kata apa? Dia kata Tuhan memang akan ampunkan dan ampunkan. Cuma intaliq ila ardi kaza wa kaza. Jangan duduk tang ni dah. Jangan duduk kampung ni dah. Pilah, berpisahlah, Pilah ke kampung sekian-sekian. Sebut intaliq ila ardi kaza wa kaza. Pilah ke satu kawasan. Kaza wa kaza ni bermaksud sekian-sekian tempat. Maksudnya lelaki berilmu ni bagi tahu dekat lelaki yang pembunuh tadi tu, Tuhan ampunkan, don't worry, jangan risau. Tuhan akan ampunkan. Cuma syaratnya sekarang ni, setelah Tuhan ampunkan, you don't stay here. Jangan stay kat sini. Sebab kalau awak stay kat sini lagi, saya takut awak tak tahan lama. Saya takut awak tak istiqamah. Saya takut awak kembali kepada jalan-jalan lama awak. Kawan-kawan awak masih ramai ni. Keliling awak masih ramai. Kibal awak masih ramai kat sini ni. Kesan-kesan dosa dan maksiat awak yang lama-lama masih ada di sini. So, awak nak berubah kan? Awak nak bertaubat kan? Okey, bertaubat dan pindahlah. Pindah. Hijrah. Lelaki ni pesan kepada dia. Ini tips untuk kita juga. Hijrah. Cari tempat yang baru. Ataupun cari suasana yang baru. Cari kawan-kawan yang baru. Jangan tinggal kawan-kawan lama lah kalau kita kuat. Kalau kita kuat, jangan tinggal. Bagi saya pegang macam tu. Kalau kita tak tarik, siapa lagi nak tarik? Tapi kalau kita tak kuat lagi, tinggal sat dulu. Sampai dapat kekuatan. Jangan tinggalkan kawan-kawan lama. Tarik sebab nak masuk syurga sama-sama ni. Nak buat guru WhatsApp sekali langsung syurga masuk ni. Kan? Jadi jangan tinggal. Tapi kalau kita rasa kita tak kuat lagi, tinggal sat saja. Settlekan diri kita sampai kemah. Balik tarik kawan. Kesilapan kebanyakan orang berhijrah adalah dia tinggal terus kawan dia. Tak peduli langsung. Jangan. Jangan. Balik, tarik dia balik. Baik. Maka kata lelaki tu, intaliq ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budullah ma'ahum. Kerana di sana itu ada perkampungan yang ramai orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Join mereka, sembah Allah bersama mereka. Beribadatlah bersama mereka. Melazimilah majlis mereka. Duduk dengan mereka, dapat aura semangat untuk buat ibadat itu. Ini tips dia. Kalau kita nak berubah, mohon taubat. Berubah, hijrahlah. Pergi cari kawan-kawan. Pergi cari satu suasana. Pergi cari satu tempat. Yang boleh kita dapat syiar dia dan sebagainya. Tuan-tuan duduk di satu kawasan kampung, masjid. Tuan-tuan langsung tak ada kuliah. Pergilah masjid lain dengan kuliah. Ambil aura itu, balik kampung tuan-tuan, balik. Jadi rezeki masjid. Anjurkan kuliah. Dengan tinggal terus masjid tuan-tuan. Tak boleh. Takut nanti tak ada orang langsung, nanti fardu kifayah tu. Kan? Tak apa, pergi masjid ni ambil semangat aura belajar pada AJK lain macam mana mereka buat. Buat balik semangat itu ke kampung tuan-tuan. Tuan-tuan pula jadi AJK, tuan-tuan pula anjurkan kuliah. Begitu. Maka lelaki ni pesan, pergi ke kampung mereka tu, ada ramai orang ibadat, sembahyang dengan mereka, sembah Allah bersama mereka, buat baik dengan mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardu sau'in. Jangan kembali ke kampung anda. Tapi ni nasihat dia kata jangan kembalilah berlelaki ni. Tapi mereka lebih mengetahui lah konteks semasa kan. Bagi saya konteks semasa hari ni, kalau kita tinggal terus bahaya juga. Tapi dalam konteks masa itu, tak payahlah. Nabi dah ada. Awak pi semayang ni lepas tu, jangan balik dah kampung awak. Kenapa? Kerana kampung awak ini ramainya. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardu sau'in. Jangan kembali ke tempat lama awak. Kerana tempat itu kotor. Tempat itu tak elok dah. Jangan kembali ke pekerjaan lama awak. Jangan kembali ke tempat asal awak. Kerana di sana awak akan lemah dan lemas semula. Jangan. Duduklah di sana. Dia suruh hijrah. Maka tuan-tuan, fantalaqa hatta iza nasafa tariq atahul maut. Maka dia pun, okeylah ustaz, terima kasih banyak-banyak kerana ilmu ni. Betul lah Allah Ta'ala ampun saya. Betul. Jadi saya nak pergi mana? Pergi di kampung sana.
tengok orang sana baik-baik, duduk join dia pun. Baik Ustaz, terima kasih, dah salam semua. Maka dia pun melanjutkan perjalanan dia. Dia nak pergi mana? Dia nak pergi kampung sana tu, negeri sana tu yang orang ibadat tu. Maka dia pun pergi. Sebut dalam hadis kita, fantalaqa hatta iza nasfa tariq. Dia pergi sampai sampai separuh jalan. Sampai separuh jalan, fa'atahul maut. Mati datang menjemput dia. Mati datang menjemput dia, tuan-tuan. Dia tak sempat lagi nak pi duduk join ibadat. Dia baru mohon taubat tapi tak ada buat ibadat apa lagi pun ni. Nasful tariq, separuh jalan. Separuh jalan, atahul maut. Mati datang menjemput dia. Apa yang jadi selepas tu, tuan-tuan, kita akan bicarakan pada esok insya-Allah. No? Profesor Abdul Mu'anti is watching. Allahu Akbar. Assalamualaikum Prof. Apa khabar? Segan tu Assalamualaikum Prof. Hilang bahasa tu jadi maut datang menjemput dia, tuan-tuan. Kita nak sambung tak? 9 suku, 9.5 boleh. Dan panjang-panjang lagi ni. Tuan-tuan, separuh jalan itu, maka maut datang menjemput dia. Maka matilah kan. Maut datang menjemput, apa lagi matilah kan. Baik, bila maut datang menjemput dia, faqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Ini satu benda yang menarik lagi. Saya sambung lah sikit lagi alang-alang. Bila mana dia on the way nak pi tempat yang disebutkan oleh ustaz tadi tu, dia orang alim tadi tu, maka dia on the way pi sampai Nabi kata nisfa tariq, separuh jalan dia pi, fa'atahul maut. Maut datang menjemput dia. Bila maut datang menjemput dia, dia mati di pertengahan jalan. Maka bila dia mati di pertengahan jalan, Allah Taala takdirkan apa berlaku? Faqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Malaikat rahmat turun tak tarik dia masuk syurga. Malaikat azab turun nak tarik dia masuk neraka. Berebut, tuan-tuan. Bayangkan satu orang lelaki biasa ini yang hidup dalam melazimi kedosaan, 100 orang yang dia bunuh dalam lembah maksiat dan belum sempat buat ibadat. Dia mati, malaikat rebut dia. Kita yang atas dunia direbut oleh orang, belum tentu nasib kita di sana bagaimana. Belum tentu. Tetapi manusia yang Tuhan takdirkan di atas dunianya itu ibarat orang yang tidak ada mana-mana amalan, hanya dipenuhi dengan dosa dan kejahatan. Tetapi once dia mati, malaikat rahmat tidak membiarkan dia datang untuk menuntutnya. He is among us. He is belong to heaven, not yours. Allah Ta'ala takdirkan malaikat rahmat tidak biarkan. Hak kami, even dia just particular individu. Even dia just seorang biasa di hujung kampung yang mungkin tidak terkenal pun, orang tak peduli pun, media tak pandang pun, buat dosa pula tu, tak sempat buat semayang ibadat pula tu, tetapi dia mati dalam keadaan dia nak mohon ampun. Allah hantar malaikat rahmat rebut dia, fights for him. Jadi hujah kepada dia, jadi peguam bela kepada dia. Wahai malaikat azab, he is not yours, he is among us. He is capable to go to heaven, not to go to the hell. He is among us. Malaikat rahmat, makhluk Allah. Malaikat ni la ya'sunallah ma amaruh. Malaikat, tuan-tuan, bukan peguam mana yang paling mahal atas dunia pun tak mampu bayar. Malaikat ni peguam paling power sekali dia main. No. Jangan. Wahai malaikat azab, jangan. Dia kami punya. Malaikat azab kata, no, kami punya lah. Siapa dia punya pula? Dia ni buat dosa dulu. Malaikat rahmat kata memang buat dosa tapi dia minta ampun. Malaikat azab kata tak boleh, memang dia minta ampun tapi mana sempat buat semayang lagi baru minta ampunnya. Mayang mana apa minta tak lagi mana ci. Macam tu lah kot kan. Malaikat rahmat kata tapi dia telah minta ampun. Malaikat azab kata memang minta ampun tetapi tak dan buat amalan lagi, dia baru nak pi kot, tak mula lagi ibadat dia, baru minta ampun. Ibadat tak mula apa lagi. Nak masuk syurga macam mana amalan apa pun tak ada. Baru kosong. Kalau Allah telah ampunkan dia pun baru kosong. Amalan tak ada lagi. Seri. Mai kat kami lah. Kak Rahmat kata, no way, jangan. Kami punya.
berebut. Allah Ta'ala takdirkan kehidupan dia atas dunia, orang menjauhi dia. Tetapi bila dia mati, malaikat berebut dia. Saya bila baca kisah ni tuan-tuan, hati ni jadi macam berombak. Kita atas dunia, kalau lah ada orang berebut kita no, belum tentu di akhirat nanti kita nak jadi tempat kita di mana. Mungkin semua bakat tolak, kita tak mau. Tetapi dia telah selesai urusan dia atas dunia. Meskipun atas dunia orang menjauhi dia kerana takut dengan dia, tetapi bila dia mati, kerana jalan-jalan yang dia tempuhi adalah jalan-jalan Allah, maka malaikat berebut dia. Faqalat malaikatur rahmah ja'at taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Berkata malaikat rahmat itu, dia ini milik kami, he is belong to us, geng kami masuk syurga. Kerana apa? Kerana dia ini dalam perjalanan nak pi mendapatkan keampunan Allah. Hatinya muqbilan biqalbihi ila Allah, hatinya telah tergantung kepada Allah dah tergantung, dah bertawakal, taqarrub pada Allah dah, tinggal nak pi saja buat ibadat saja, cuma tak sempat. Kata malaikat azab, wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qattun. Malaikat azab kata, yes I know, aku tahu benda tu, tetapi dia tidak ada amalan langsung. Tidak ada, nothing, jelek, tak ada. Kalaulah Allah Ta'ala ampunkan dia dah, okey aku terima benda tu, tetapi kena ingat dia tak buat lagi amalan. Kosong. Tak clear, tak lepas lagi. Macam mana nak masuk syurga? Kosong. Ini jawapan kepada masuk syurga tanpa amalan kan. So he is belong to us. He need to go to the hell. Malaikat rahmat kata, no, jangan buat macam tu. He is capable to go to heaven. Malaikat speaking tu punya bergaduh. Maka malaikat azab kata, tak, tengkak, berebut. Maka tuan-tuan, Allah telah jadikan apa? Fa'atahum malakun fi suratin adami. Allah Ta'ala datangkan kepada dua malaikat tadi itu satu orang malaikat yang ketiga dengan wajah bersifat adami. Dalam syarah disebut berwajah manusia. Yang datang, malaikat ketiga datang dengan wajahnya Adam. Setengah riwayat dia tak terjemah tu adami tu apa, dia kata berwajah adami saja. Ada setengah dia kata berwajah manusia. Faja'aluhu bainahum faqala qisu ma baina ardain. Turun malaikat ketiga ni kata, sekarang biar aku selesaikan. Sekarang qisu, ukur antara dua bumi itu. Tempat dia mati okay, dengan kampung halaman yang jahat itu, dengan tempat yang dia nak pi, yang mana lagi dekat. Kalau dekat dengan tempat yang baik, syurgalah dia. Kalau dekat dengan kampung dia yang lama, nerakalah dia. Malaikat yang ketiga ini bagi solution. Kenapa perlu ada solution macam ni? Jawapan dia ada dalam Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu ke arah keampunan Tuhanmu. Bayangkan kalau dia prolong, kalau dia delay, kalau dia ada procrastination, maka mungkin lambat, mungkin dia punya jalan itu berat sebelah sini lagi. Kan? Tetapi Tuhan takdirkan, tak tahu saya tak masuk cerita lagi kat belah mana, tapi kalau kita bersegera, mungkin kita akan condong ke arah sini lagi. Tapi bila kita lambat, kita ada delay, dia risau tu. Itu penting, wasari'u, jangan bersyarat-syarat, bersegera. Tapi lelaki ni di mana ni? Dia segera ke tak segera ke macam mana ni? Dalam hadis sebut nisf, tengah-tengah. Baik. Tuan-tuan, fa ila ayatihi ma kana adna fahuwa lahu faqasuhu. Ya, maka diukurlah. Faqasuhu fawajaduhu adna ila ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Maka bila diukur itu, dalam riwayat yang lain, tuan-tuan boleh tengok dalam Ibnu Majah, dalam Fathul Bari, dalam syarah Fathul Bari bersebut, disebutkan, kemudian dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi bersebut bagaimana dalam riwayat yang lain, dalam hadis ini, dalam riwayat yang lain, Allah Ta'ala menyebutkan kepada bumi, ya ardi, wahai bumi, tolong renggangkan kamu biar kampung halaman itu jadi jauh. Dan wahai bumi di sebelah sini, tolong rapatkan saf kamu
agar tempat dia dengan tempat yang dia nak pergi itu dekat. Allah Ta'ala membantu, memudahkan urusan hamba ini in order for him to enter jannah. Tuan-tuan, big boss Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi instruction. Tapi dia dalam riwayat yang lain, tapi disebut dalam syarah, dalam Riyadhus Salihin, dalam Fathul Bari, disebutkan, dan Ibnu Majah punya riwayat disebutkan riwayat ini, riwayat yang lain yang Tuhan bagi tahu agar bumi ini direnggangkan, biar bumi lama itu jadi jauh, bumi yang ini jadi pendek, jadi rapat, agar tempat dia itu jadi rapat ke arah tempat baik. Punya Tuhan nak bantu bagi masuk syurga juga. Punya Tuhan nak bantu bagi masuk syurga juga. Kasih sayang Allah. Punya Tuhan nak tolong agar dia masuk juga syurga. Maka bila diukur, faqasuhu fawajaduhu adna ila ardi allati arada, maka bila diukur selepas itu memanglah mayat dia tadi itu dekat dengan tempat yang dia nak pergi tu. Sebab bila bumi itu dirapatkan, bumi ini dijarangkan, maka dia jadi gitu, dia bergerak, maka dekat lagi dengan tempat yang dia nak pergi, maka menang kat malaikat rahmat. Maka faqabattuhu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat ambil dia, masukkan dia ke syurga. Tuan-tuan, qala Qatadah faqala Hasan zukira lana annahu lamma atahu al-maut na'a bisadri. Tapi dalam satu tambahan yang lain, menurut Qatadah mengatakan, Al-Hasan mengatakan lelaki tu yang membuatkan lagi kemah dia itu sampai tahap malaikat pun berebut, Tuhan sampai arahkan bumi, kerana masa dia on the way dia nak pergi tu dia sakit dah, dia jatuh sakit dada, dan dia berjalan sambil mengesokkan dada dia, punya nak pergi ke arah kebaikan tu. Dia tidak menggunakan alasan dia sakit untuk dia delay taubat. Dia tidak menggunakan alasan dia sakit untuk menangguh taubat dia. Tidak. Walaupun dia sakit, dia mengesok dengan dada dia untuk pergi ke arah negeri yang baik itu. Itu pengorbanan dia, ibadah dia jugalah, sampai tahap malaikat pun turun untuk membantu dia. Ini satu contoh yang baik. Bila mana Allah Ta'ala campurkan hidayah kepada seseorang itu, meskipun telah dia bunuh 100 nyawa, tidak ada siapa-siapa dapat merendahkan dia bila mana Allah Ta'ala telah pun memuliakan dia. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, demikian adalah hadis yang saya coretkan pada malam ini, diambil daripada hadis dalam kitab Taubah dalam Sahih Muslim, hadis yang sama muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari, duduk dalam bab ma zukira an Bani Israel, dan Ibnu Majah juga diriwayatkan. Insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini mendapat dikira sebagai ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai sumber perangsang dan motivasi kepada kita, dan sebagai peneman saya dan tuan-tuan sepanjang kita berada di rumah musim Covid ini. Hati-hati, jangan keluar jangan keluar sangat, jangan keluar tanpa ada tujuan. Ini adalah ruang untuk kita duduk di rumah menambahkan ilmu dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan, insya-Allah. Hadis ni kalau tuan nak cari dalam Sahih Muslim, duduk dalam bab taubat. Dalam kitab Taubah. Dalam Sahih Bukhari duduk dalam bab ma dzukira an Bani Israel. Insya-Allah. Allah Taala alam. Kalau tuan-tuan nak hadis ni yang dalam grup WhatsApp, nanti saya hantar kat Banjek hantar dokumen dalam grup WhatsApp. Yang dalam Telegram pun nanti saya hantar kat Banjek akan upload dalam grup Telegram. Teks matan hadis ni, kalau tuan-tuan nak buat homework. Insya-Allah. Kita berkuliah berdasarkan hadis. Dan tuan-tuan nak buat homework, boleh saya bagi. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini dinilai sebagai satu kerja dakwah dan dinilai sebagai satu kebaikan di sisi Tuhan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga niat saya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.